Selamat malam dan salam satu Malaysia. Kembali bersama dalam editorial bersama dengan saya, Margaret Gambang. Tinggal kurang 5 tahun sahaja lagi, negara akan merealisasikan Wawasan 2020 dengan status negara maju berpendapatan tinggi. Rancangan Malaysia ke-10 atau RMK-10 yang mencapai matangnya tahun 2015 ini dikatakan pemangkin kepada Wawasan 2020 itu. Mampukah RMK-10 menjadi pemangkin atau katalis ke arah status negara maju berpendapatan tinggi sebagaimana yang digariskan? RMK-10 adalah rancangan pembangunan negara yang digubal untuk menyokong pelaksanaan model baru ekonomi, 6 bidang keberhasilan utama negara NKRA, bidang ekonomi utama negara dan pelan transformasi kerajaan. Perkara pokok dan paling penting ialah melaksanakan gagasan Satu Malaysia agar seluruh rakyat mendapat kehidupan yang sempurna dan berkualiti setanding negara maju. Dan tempoh 5 tahun antara 2015 hingga 2015, RMK-10 hampir berakhir dan bakal menyusul RMK-11 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tidak lama lagi. Selari dengan perkembangan itu, editorial malam ini meninjau kembali RMK-10 dan kejayaannya. RMK-10 turut mensasarkan untuk meningkatkan pendapatan purata isi rumah 40% terendah kepada RM2,000 sebulan pada 2015 berbanding hanya RM1,440 sebulan tahun 2014. Kanak-kanak dalam isi rumah 40% terendah juga terus diberi peluang pendidikan saksama bagi meningkatkan pencapaian dan kemahiran mereka. Melalui peningkatan produktiviti, peningkatan kemahiran, dan makna ini perlu diselesaikan melalui, kalau dari segi supply side-nya ialah melalui peningkatan di dalam educational attainment, kelayakan akademik pekerja-pekerja kita, dan yang dari segi from demand side-nya pula ialah kita perlu menjadikan pasaran buruh itu menjadi pasaran buruh yang lebih efisien. Majlis Amanah Rakyat MARA sasar target 128,000 pelajar. Tenaga kerja yang berdaya saing kreatif dan inovatif di peringkat global adalah teras kepada usaha menjadi sebuah ekonomi berpendapatan tinggi. Malaysia juga mensasarkan untuk melahirkan 200 jenama Malaysia yang dikenali di peringkat antarabangsa menjelang 2015. Ia adalah antara beberapa inisiatif khusus membantu syarikat Malaysia membuat pasaran ekspor. Kita kena jaga juga keupayaan kita mengeluarkan produk. Kalau orang nak 2 kontena, kita mesti boleh menyediakan 2 kontena produk itu dengan kualiti yang ditetapkan pada masa yang ditetapkan. Jadi bukan senang kita nak mencapainya. Tapi insya-Allah menjelang 2020 nanti negara kita akan lebih berjaya dari segi untuk product creation, creativity dan produk yang berkualiti yang dapat diterima di pasaran antarabangsa. Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya atau Greater KL dijadikan bandaran bertaraf dunia yang mempunyai persekitaran memberangsangkan sebagai tempat tinggal, bekerja dan beriadah. Kerajaan juga mensasarkan untuk meningkatkan sumbangan pendidikan swasta sehingga sekali ganda dari RM7 bilion kepada RM14 bilion pada 2015 dengan menarik 150,000 pelajar tempatan dan antarabangsa. Nasib nelayan juga diberi perhatian. RMK-10 memberi tumpuan kepada usaha menambah sumber ikan di samping meningkatkan pendapatan nelayan. Pelaburan swasta disasarkan kepada RM115 bilion setahun dalam tempoh RMK-10. Bekalan elektrik dan air di kawasan luar bandar termasuk Sabah dan Sarawak turut diberi perhatian. Itu menyediakan elektrik dan air untuk kawasan-kawasan pendalaman, di mana sekarang di Sabah pun kita kawasan-kawasan yang dulunya dapat elektrik cuma 12 jam sehari, sekarang mereka dah dapat 24 jam. Dan rata-ratanya rakyat dapat orang kata menggunakan air bersih, air terawat ke seluruh negara.
Pelaksanaan program pembasmian kemiskinan berjaya mengurangkan kadar kemiskinan kepada 3.8% pada tahun 2009 berbanding 5.7% pada 2005. Peratusan miskin tegar juga menurun kepada 0.7%. Soal pembasmian kemiskinan, memang kita telah dapat menunjukkan kejayaan yang cemerlang dengan data-data yang disebutkan tadi, dengan angka-angka disebutkan tadi itu. Sekarang ni kadar incident of poverty kita tahun 2012 1.7%. Tidak silap saya 7%. Kalau kemiskinan hardcore poverty ada jauh lebih rendah pada itu lagi lah. Jauh lebih rendah pada itu. Jadi inilah satu kejayaan yang memberangsangkan. Dan kejayaan ini adalah disebabkan oleh memang kita telah pun berjaya dalam beberapa siri rancangan Malaysia yang lepas. RMK 10 dirangka dengan pelbagai pendekatan baru. Pendapatan negara kasar disasarkan kepada $38,850 atau $12,140 Amerika pada tahun 2015 ini. Transformasi kerajaan dengan 6 bidang NKRA bagi mengurangkan kadar jenayah, membantras rasuah, mempertingkat pencapaian pelajar, meningkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah, mempertingkat infrastruktur asas luar bandar dan menambah baik sistem pengangkutan awam bandar. Kebanyakan inisiatif NKRA itu sudah membuahkan hasil. Kadar indeks jenayah telah menurun dengan ketara. Dalam usaha membantras rasuah, pelbagai tindakan sudah dilakukan termasuk menubuhkan Jabatan Integriti di Bukit Aman. Perkhidmatan pengangkutan awam juga berjaya disusun semula. Awam bandar ni kerajaan juga sedang dalam proses, saya lihat dari segi bas, Rapid KL, menyediakan pengangkutan yang lebih efisien lah. Sampai pada waktunya yang cukup dan sebagainya. Kita bakal melangkah ke RMK 11 yang akan dibentangkan tidak lama lagi. Tentulah RMK 11 lebih kritikal lagi kerana ia melalui tempoh wawasan 2020 yang semakin hampir. Matlamat negara untuk mencapai status negara maju berpendapatan tinggi bergantung kepada kejayaan rancangan tersebut. RMK 11 perlulah menumpukan kepada usaha meningkatkan usaha menyediakan tenaga insan bertaraf global. Pendidikan di semua peringkat perlu diberi perhatian oleh kerajaan nanti. Ini penting jika kita mahu mensasarkan rakyat berpendapatan tinggi dan muncul sebagai negara maju. Baiklah saudara, sama-samalah kita memainkan peranan dalam mencapai usaha untuk negara maju berpendapatan tinggi pada 2020 nanti. Saya Margaret Gambang, selamat malam dan salam satu Malaysia.